Baik saudara, pada petang ini, tema ataupun tajuk yang kita angkat, penerbit angkat pada petang ini, berguru tanpa bertemu. Berguru tanpa bertemu. Kita boleh katakan COVID-19 ini mengajar kita untuk lebih menuntut ilmu, lebih mesra dengan ilmu dan juga maklumat, mengambil tahu, ada informasi dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga, kita kata berguru, kita nak berguru tanpa bertemu. Sesi fikrah pada hari ini juga sebenarnya adalah sesi kita berguru tanpa kita bertemu secara fizikal. Tapi ia bertemu secara maya ataupun di udara di sini, dan walau bagaimanapun kita tetap mengambil banyak manfaat dia. Cantik sekali penonton sekalian, Ustazah memberikan tips panduan kepada kita untuk kita memasjidkan rumah tangga kita, dan tentunya benda ni kita jangan tangguh lagi, mesti kena buat seawal mungkin yang kita mampu. Baik saudara, kita ada bahan yang kita nak saksikan, jadi kita beri ruang, silakan. Dua tempat yang mana kita confuse nak baca azhab ke izhab ke uzhab. Kan ayat berapa tadi? Ayat yang ke-24. Okey, sama juga dalam ayat yang ke-31. Okey, tahniah kepada anda yang selalu ikut Ustaz Zakir. Cuma ajak kawan-kawan lain. Jangan kita saja. Mungkin anda terserempak dengan kaedah haraki. Mungkin ada orang yang tak terserempak lagi. Orang yang tak pernah dengar lagi, tak pernah tengok lagi. Ajak mereka. Ajak mereka. Ajak mereka join sama-sama. Baik, tengok sini. Okey. Dekat sini, ini isu kat sini. Pagi ni saya tentu ni je. Nak baca macam mana? Az baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, ataupun A ke. Kalau A jadi azhab, kalau baris bawah jadi izhab, kalau baris depan jadi uzhab. Nak baca macam mana? Sebab kita tak tahu nak baca macam mana. Tapi kalau baca sambung tak ada masalah. Tengok, min ayatinal kubraz hab ila fir'auna innahu tagha. Al-kubraz hab rozal, mati atas ras. Ya ni buang, alif ni buang, jadi rozal mati atas ras. Senang. Ya. Ini nampak ni? Tak ada, di sebelah ni ada. Di sini ada jawapan dia. Tak payah susah. Nampak? Jadi izhab. Jadi ni kita tengok sini, kalau kita refer hujung ni. Jadi kita pun baca izhab ila fir'auna innahu tagha. Senang, tak payah fikir. Memang ada kaedah sendiri, tapi kalau kadang-kadang kita tak faham ataupun kita keliru nak baca apa ni, kita jangan jumpa. Sama juga macam ni. Nak balik atas ke, nak balik bawah ke, balik depan. Kalau balik atas jadi ashdud, kalau balik bawah jadi ishdud, kalau balik depan ushdud. Kat sebelah ni ada jawapan dia. Balik depan. Dia balik depan ni tak ada kat sini. Dalam Quran sebenar tak ada. Kalau Quran Ustaz Ilyas nak didik anak-anak supaya minat mengaji, minat baca Quran, walaupun tak jumpa ustaz dalam kelas yang nyata, tapi secara online, Ustaz. Sepatutnya anak-anak pendidikan anak bagi Ustaz Isfad, dia patut jawab ni. Apa kita bagi ustaz dulu. Okey. Saya kira begini, mungkin satu benda yang boleh difikirkan bersama ialah pendekatan, approach, iaitu bagaimana untuk ada ketikanya ilmu ini dipandang sebagai satu benda yang menyeksakan. Jadi anak-anak dia tak minat. Dia kena ada istilah yang dipanggil edutainment. Dalam education ada entertainment. Sebagai contoh, Ustaz Zarifi sendiri ada apa tu, menyanyi lagu tentang ibu apa. Jadi ada promosi kita pula ni. Sebenarnya habis duk sebut Facebook orang ni. Jadi sebenarnya dalam mesejnya adalah nak beritahu tentang ibu, tapi dia punya penyampaiannya itu, ataupun banyak kartun-kartun hari ini yang lebih kepada Islamik, dia punya pendekatannya itu, saya kira dan kalau ditanyakan pada saya sendirilah, kalau diberi peluang untuk nak berkongsi dengan pelajar-pelajar, adik-adik, maupun kalau dengan peringkat anak-anak sekalipun, perkara yang paling penting untuk kita tekankan iaitu fun learning. Cara gembira, cara seronok.
isu tetap sama. Contoh, kita menekankan soal tauhid pada anak-anak. Ya. Tapi kita mungkin bawa dengan with the fun way, dengan cara yang gembira, yang seronok. Ya. Belajar sifat 20, kan. Kita tidaklah Allah wujud, mustahil Allah ada, mustahil tiada. Anak pun pening. Jadi Allah ni ada ke tak ada, mak. Kejap ada, kejap tak ada. Jadi kita mudah faham, kan. Allah wujud qidam baqa. Anak saya pun ada seorang tu umur 4 tahun. Dah boleh hafal dah. Sifat 20. Isteri yang mana, Ustaz? Yang itulah. Yang itu, itulah dia. Rosak soalan nanti. Jadi sebenarnya dengan cara itu, matlamatnya sampai. Menekankan soalan akidah kepada anak-anak dengan cara yang seronok. Dan dia pun tanya lagi, bila lagi nak menyanyi lagi semua, dengan cara yang begitu. Saya kira dengan begitu boleh memupuk minat dia, dan cara untuk nak, kalau kita lihat sini dalam sirah sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW di awal-awal perkembangan dakwah Islam dulu pun, Islam datang dengan cara yang begitu ringan sekali, iaitu surahnya ataupun ayat-ayat Qurannya pendek-pendek. Qul huwallahu ahad. Macam orang sekarang mungkin yang hidupnya mungkin dah tersasar jauh dari panduan ilahi, mungkin dia nak kembali ke pakai jalan balik, maka dia tak mau dengar kitab-kitab perbahasan berjilid-jilid, pening dia. Jadi dia pun tak tahu macam mana buat. Maka dia cari ceramah pendek-pendek. Macam mana mendidik anak menurut Ustazah Ispadia. 3 tip menjadi isteri solehah. Yang ceramah pendek-pendek, dia tak mau ceramah sejam, dia tak mau. Yang pendek-pendek. Maka Allah Ta'ala lebih mengetahui itu pendekatan sesuai, yang ringan namun matlamatnya tetap sampai. Komen daripada saya lah, mungkin Ustazah.